Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kelas sains pada pagi ini, sambungan daripada topik yang lepas, iaitu kita masih lagi dalam topik dalam tajuk mikroorganisma. Okay. Jadi untuk yang ini, yang terakhir daripada topik mikroorganisma, hidup sihat, hidup sejahtera. Apa maksud dia? Hidup sihat, hidup sejahtera. Okay. Tengok, awak boleh buka buku teks muka surat 37 dan 38. Kita tengok buku teks muka surat 37 terlebih dahulu, seperti di depan ni. Okay, hidup sihat, hidup sejahtera. Tengok gambar yang pertama. Waktu pagi, Syafiq, kamu terus makan selepas main bola sepak. Lepas main bola sepak, dia terus pergi kat meja, terus makan dengan dalam keadaan yang berpeluh-peluh ni, okay, dengan tak basuh tangan apa semua, terus makan. Jadi apa yang berlaku setelah petangnya, tengok Syafiq keadaan pergi ke tandas. Sebab apa? Kemungkinan dia sakit perut. Okay. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, adik ni dia guna tuala abang dia. Kenapa guna tuala abang? Tengok, abang dia dekat belakang dia ada penyakit kulit ni belakang dia. Jadi adik dia pakai pula tuala dia. Tuala berkongsi barangan peribadi. Tuala ni adalah barangan peribadi. Okay? Tengok apa yang berlaku. Dah ada kurap pada badan saya. Daripada sini, daripada abang dia, menjangkit pula kepada adik dia. Sebab apa? Selepas seminggu tu, sebab dia berkongsi tuala. Ini dia yang berlaku. Okay? Kemudian kita tengok muka surat 38. Tengok apa yang berlaku kepada Dina dan Lani. Mengapa perlu kita menutup mulut ketika bersin atau batuk? Tengok, bila bersin, kawan dia yang seorang ni, dia tak tutup pun mulut, bersin, kena pula kat kawan yang dua orang ni. Apa yang berlaku 2 hari kemudian, inilah yang akan berlaku. Okay. Dua-dua pula dah kena pula, dah menjangkit, kena sesama atau batuk. Okay. Kemudian gambar yang ketiga, yang last ni, tengok seorang pesakit di kuarantin. Di kuarantin maksudnya diasingkan. Sebab apa? Sebab dia ada penyakit berjangkit. Jadi dia kena letak dia asing, jauh daripada orang lain, duduk dalam satu bilik. Okay. Seperti sekarang ni, yang berlaku sekarang ni, okay, kita boleh kaitkan siapa yang kena COVID-19 ni, perlu diasingkan, perlu dikuarantin, tak boleh bersama dengan orang yang sihat. Sebab apa? Sebab boleh menjangkiti orang lain. Okay. Kemudian muka surat 39, tengok di suasana di dapur sebuah kedai makan. Mengapa dapur ni sangat kotor? Kita kan sedia makanan untuk orang makan. Tengok dapur, bersepah-sepah, kotor semua. Jadi bagaimanakah penyediaan makanan yang kotor boleh menyebabkan kita mendapat penyakit berjangkit? Macam mana penyediaan macam ni kita boleh dapat penyakit? Apa sebab dia? Ada sebab-sebab dia. Kemudian tengok air. Mengapakah kita perlu masak air terlebih dahulu? Perlu masak air terlebih dahulu sehingga mendidih. Tak boleh ambil daripada paip atau kita minum. Sebab apa? Sebab tujuan dia sebenarnya untuk membunuh mikroorganisma. Bila air itu mendidih, suhu dia akan 100 darjah Celsius, semua mikroorganisma akan mati. Jadi kita boleh minum air itu dengan selamat. Okay? Jadi oleh yang demikian, tengok buku muka surat 4. Kalau buku teks awak muka surat 40. Okay? Amalan harian yang sihat. Jadi apa yang kita perlu lakukan supaya kita sentiasa dalam keadaan sihat dan dijauhi oleh sebarang penyakit. Okay? Tengok suasana bilik ni, kawan awak ni. Tengok tong sampah, air atas meja macam tu je, baju-baju yang tak basuh main sangkut-sangkut, ada makanan pula atas katil dia, bersepah-sepah tak terurus. Ini adalah satu amalan yang tidak
Ya, sebab apa? Sebab dia boleh mengundang mikroorganisma yang tak baik. Okey, akan kena kat dia, nanti dia akan jadi tidak sihat. Okey. Okey. Kemudian yang ini, apakah amalan harian yang boleh diamalkan untuk menjamin kesihatan diri dan mencegah jangkitan penyakit-penyakit? Apa yang kita perlu buat? Yang pertama, sentiasa membasuh tangan selepas keluar daripada tandas. Kenapa ibu basuh tandas selepas pada tandas? Ya, membasuh tangan selepas keluar daripada tandas. Sebab apa? Sebab kuman dan tandas tu dia ada banyak. Kuman dia merebak di tempat yang kotor. Jadi tandas tu dia banyak kuman. Jadi pastikan bila awak keluar tandas sentiasa cuci tangan. Okay. Kemudian apa? Makanan yang makanan. Elakkan makan makanan yang terdedah dan dihinggapi lalat. Okey. Makanan yang dihinggapi lalat. Okey. Itu sangat bahaya sebab serangga ni dia di kaki ni kita tak tahu dia bawa bakteria apa. Dan dihinggap pada makanan. Jangan makan makanan yang terdedah. Oleh itu, kita kena buat apa? Tutup muka surat 41 yang sini tutup makanan tu dengan tudung saji. Kalau kat rumah tu tutup dengan tudung saji. Jangan bagi dihinggapi oleh lalat. Okay? Itu dia amalan harian yang sihat. Okay? Lakukan. Kemudian muka surat teks muka surat 42. Pastikan mandi menggunakan sabun bersih. Pakai penutup hidung dan mulut semasa wabak penyakit yang merebak melalui udara. Macam sekarang ni, keluar je kena pakai pelitup muka, okay? Supaya dapat mengelakkan diri daripada terkena wabak penyakit berjangkit. Sekarang ni musim wabak COVID-19, okay? Sudah kena pakai. Okay? Elakkan berada dekat rakan yang dijangkiti penyakit. Orang kena penyakit, jauhkan diri pada dia. Contohnya ni, konjaktivitis, sakit mata. Kalau ada orang sakit mata ni, jauh pada dia. Sebab apa? Sebab penyakit tu boleh berjangkit. Kuman daripada mata dia boleh awak kalau tersentuh dia, takut nanti awak sentuh mata awak, boleh berjangkit. Kemudian tangan juga boleh dibersihkan dengan pembasmi kuman, hand sanitizer. Sekarang ni kat rumah pun dah banyak, kat rumah ada, lebih katakan setiap orang pun dah ada hand sanitizer. Sebab apa? Sebab sekarang musim wabak penyakit pandemik, kena. Jadi ini dia, dalam buku awak dah lama dah dia suruh pakai pelitup muka, basuh tangan. Pelitup muka dan basuh tangan. Dan buku kita dah diajar dari dulu, kita dah diajar. Itu dia sebenarnya cara untuk mengelakkan diri daripada terkena penyakit. Jadi tugasan awak untuk hari ini, apa yang awak perlu buat? 1. Nyatakan langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit. Nyatakan langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit. Tulis dalam buku langkah-langkah pencegahan penyakit berjangkit. Kemudian yang kedua, nyatakan amalan harian mencegah jangkitan penyakit berjangkit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang atasnya ada 5, bawah ni ada 6. Boleh rujuk dalam buku teks. Muka surat berapa? Tengok muka surat 43 tu. Langkah pencegahan penyakit berjangkit dan amalan untuk mencegah jangkitan penyakit berjangkit. Jadi itu saja kelas pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.